pendedahan mengenai 6.08 bilion ringgit yang habis dibelanjakan untuk bina 6 kapal tempur pesisir Tentera Laut Diraja Malaysia tanpa satu pun yang siap sangat mengejutkan. Yang mengecewakan bukan hanya berkenaan kapal yang tak siap walaupun dah berbilion sudah dibelanja, tapi berkenaan teguran demi teguran yang dibuat oleh Panglima Tentera Laut ketika itu, Tan Sri Abdul Aziz Jaafar. Tidak siapa pun, baik Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi maupun Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Tun Razak yang mendengar aduan Tan Sri Aziz ini. Adakah sebab mereka juga dapat bahagian mereka dari wang yang hilang? Lebih menjengkelkan ialah bahawa dana per bilion itu sepatutnya dibelanja untuk pertahanan negara. Ada juga pemimpin UMNO yang sanggup gadaikan pertahanan perairan negara kita ini demi kepentingan peribadi. Apa punya manusia lah yang sanggup buat begitu? Penderhaka namanya. Projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama UMNO. Hidup UMNO, hidup Melayu, kata mereka. Wang kena sapu, kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Anwar dan hari ini saya nak bentangkan sebagai salah seorang anggota PAC, Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara. Okey, kita dah keluarkan laporan. Begitu lama laporan ni, rasa beberapa tahun sudah. Dan pada 10 pagi kita bentangkan tentang Literal Combatant-Ship LCS. Beberapa kesimpulan yang penting kerana projek ini, ya, projek diberikan oleh kerajaan kepada syarikat BNS secara rundingan terus. Dan kerajaan dah bayar setakat ini 6.083 bilion ringgit untuk projek, tapi tak ada pun satu pun kapal LCS yang disiapkan, sedangkan menurut jadual setakat Ogos 2022 patutnya 5 buah kapal LCS dah siap. Tak sampai. Kedua, pandangan TLDM Tentera Laut Diraja Malaysia sebagai end user tak diendahkan oleh Kementerian Pertahanan ketika itu dan juga syarikat BNS. Pada asal kapal jenis Sigma dipilih dalam pilihan TLDM, dipersetujui oleh Menteri Pertahanan. Kemudian berubah last minute kepada reka bentuk kapal jenis Go-Wind pada 11 Julai 2011 atas cadangan syarikat BNS yang dibawa oleh Menteri Pertahanan pada 8 Julai 2011. Apa kata Panglima Tentera Laut pada ketika itu, Tan Sri Abdul Aziz? Something is gravely wrong. Okey, yang terakhir saya ambil rumusan, ya. Terma kontrak lemah tak memihak kepada kerajaan. Always think about your contracts. Pembayaran projek LCS berdasarkan kemajuan aktiviti atau pembekalan item, bukan berdasarkan kemajuan sebenar. Ya, ini luar biasa menyebabkan bayaran melebihi kemajuan sebenar, ya. Ke depan kita mahu mengesyorkan, ya, PAC syorkan beberapa perkara, 7 semuanya. Kena baca lah, tak tahu lebih lanjut. Pertama, insiden perubahan pemilihan reka bentuk daripada Sigma ke Go-Wind harus dijadikan pengajaran kepada perolehan pada masa depan, dan perolehan peralatan kelengkapan pertahanan negara harus mengutamakan keperluan end user, iaitu TLDM. Dan bagi segala projek dan proses perolehan Kementerian Pertahanan haruslah selari dengan kertas putih pertahanan 2020 hingga 2030. Kementerian juga perlu memastikan perancangan perolehan kententeraan yang substantif harus diberikan pembentangan perancangannya dengan baik kepada Jawatan Kuasa Khas Parlimen Pertahanan dan Keselamatan dan SPRM, Suruhanjaya Rasuah Pencegahan Rasuah Malaysia. Kita mahu mereka mengambil tindakan terhadap segala penemuan laporan PAC, laporan JKSTU PKK. Kena baca lagi untuk tahu apakah akronim yang sangat panjang itu, dan laporan pengauditan forensik dengan kadar segera. Kita nak pendakwaan berlaku secepat mungkin. Setakat itu saja, jangan lupa, ya, nak muat turun www.parliament.gov.my/PAC. Signing off, saya Nurul Izzah Anwar, ahli parlimen dan juga anggota PAC.
Zahid dalam skandal kapal LCS. TLDM mahukan kapal jenis Sigma kerana reka bentuknya sudah proven. Dari segi kos, Sigma lebih murah berbanding Gowin kerana mudah diintegrasi dengan sistem persenjataan sedia ada TLDM. Sigma juga membenarkan TLDM menggunakan sistem pengurusan tempur CMS Tacticus, tetapi Gowin mensyaratkan TLDM memilih CMS Cetis yang belum proven. Pada 26 Mei 2011, Mindef asalnya sudah bersetuju pilih Sigma, tapi pada 11 Julai 2011, Zahid Hamidi tukar keputusan pilih Gowin. Keputusan itu dibuat selepas lobi daripada Boston Naval Shipyard sekaligus mengabaikan TLDM selaku the end user. Zahid Hamidi pula beberapa kali beri keterangan bercanggah kepada PAC. Projek kapal LCS ini 9 bilion ringgit, tetapi PNS menuntut lebih 10 bilion ringgit. PAC laporkan kos overrun sahaja berjumlah 1.4005 bilion ringgit. Hampir 1 bilion ringgit pula gagal dijejaki. Natijahnya, tiada satu pun kapal siap walaupun 6 bilion ringgit sudah dibayar. Kapal pertama sepatutnya diserahkan kepada TLDM pada 2019, tetapi sudah alami kelewatan selama 43 bulan. Ketika ini, kemajuan projek hanyalah pada tahap 57.5%. Punca segala masalah ini adalah Zahid Hamidi dan BNS. SPRM perlu menyiasat skandal ini kerana ia melibatkan wang rakyat yang begitu besar jumlahnya.